Warna bukan sahaja berfungsi sebagai elemen keceriaan, malah mampu memaparkan emosi seseorang. Biasalah perempuan kan memang suka dengan warna pink. Kalau dia dah suka dengan satu benda, dia kalau boleh nak top tutur, semua saya jadikan warna pink. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus menceriakan tengah hari anda bersama kami di Wanita Hari Ini, dan untuk siaran 6 September 2021, hari ini hari Isnin, bertemankan Sugita Chandran dan saya Uyaina Arsyad. Jana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sugi sihat? Saya sihat. Bagaimana hujung minggu awak? Hujung minggu saya busy sikit, tapi okeylah. Kalau Sugi? Saya hujung minggu saya cukup produktif, saya boleh katakan. Dan kami berharapkan yang hujung minggu anda pun anda telah menghabiskannya dengan cukup produktif dan memulakan minggu baharu ini dengan cukup bertenaga. Sebab saya lihat di luar, saya rasa ramai dah mula balik ataupun pulang ke tempat kerja mereka. Trafik pun agak sesak mulai hari ini. Tapi apa pun kita terus ikut SOP yang ditetapkan dan kita bekerja dengan cukup ceria hari ini. Betul tu. Dan hari ini kami ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Sebelum kita ke topik utama pada hari ini, saya kira ada satu kisah yang cukup menginspirasikan, yang saya kira boleh dijadikan panutan untuk kita semua, berkenaan dengan seorang guru yang sanggup berinovasi dan mengeluarkan wang sendiri demi kesejahteraan anak didiknya yang tidak boleh melihat. Kami ada satu paparan berkaitan dengan guru inspirasi ini, guru pendidikan khas integrasi di SK Kelang yang telah, macam Yana katakanlah, telah membantu anak-anak muridnya yang dalam kategori OKU penglihatan, telah membina alat latihan yang diberikan nama Cabelus. Jadi kita nak bersama dengan Cikgu Wan Muazzam ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Azam. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan video yang cukup berinspirasi ini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tersentuh kalau kita tengokkan paparan ni tadi, walaupun mula membuat Cabelus ni sejak Februari yang lalu, tetapi sehingga ke hari ini video ini mula tular dan mendapat perhatian ramai. Dan untuk itu Sugi sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Cikgu Wan Muazzam. Assalamualaikum Cikgu Azam. Selamat tengah hari Cikgu Azam. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Okey, baik Cikgu Azam. Pertama sekali, terima kasih dan tahniahlah atas inisiatif yang Cikgu ambil untuk membina Cabelus ni. Saya kira ini adalah satu momen yang indah bagi Cikgu dan murid-murid Cikgu sendiri. Mungkin Cikgu boleh mulakan dengan berkongsi pengalaman membina Cabelus ni, sebab kalau kita baca artikel berkata yang anak murid Cikgu, Alisha, yang memberikan inspirasinya. Sudah sepastinya Alisha adalah memberi inspirasi kepada saya. Alisha adalah murid yang mempunyai masalah penglihatan. Saya merupakan salah seorang jurulatih dia lah dalam sukan dan olahraga. Kemudiannya semakin dia besar, maksudnya semakin dewasa, dia semakin kuatlah, semakin hebat dalam segi fitness. Dan ini adalah salah satu impian dia. Saya sangat rasa bertuah saya menjadi guru yang sangat-sangat istimewa kerana untuk memenuhi impian Alisha sebenarnya. Ini adalah untuk memenuhi impian Alisha. Dan kalau kita tengok video ni pun, kita sebenarnya dapat lihat kegembiraan Alisha sendiri yang mungkin mereka yang seperti Alisha tidak dapat lakukan untuk berlari seperti ini. Tapi kalau Cikgu Azam boleh kongsikan juga kan, sebenarnya bagaimana boleh terciptanya mesin ini, alat ini
yang boleh membantu mereka yang kurang, yang tidak boleh melihat ni untuk berlari dan sebagainya? Siapa yang membantu Cikgu Azam untuk membina alat ini? Sebenarnya alat ini dibina secara tidak sengaja sebab Alisha dah menyatakan bahawa cikgu, saya dah dewasa, saya tak boleh pegang cikgu dah. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Alisha. Jadi saya perlu berlari tanpa dia memegang bahu saya, jadi saya ciptakan alat ini. Dan alat ini dibantu oleh rakan-rakan guru saya, oleh guru besar saya pada ketika itu, guru penolong kanan saya dan beberapa lagi orang guru di Alia Perdana dan Alia Pendidikan Khas. Mereka sangat-sangat membantu saya. Okey, dan seperti mana yang kita tahu Cikgu Azam, alat ini ataupun Cabeless ini masih lagi dalam proses penambahbaikan. Apa yang cikgu masih tak puas hati dengan alat Cabeless ni, cikgu? Sudah semestinya apa-apa produk inovasi kita akan tambah berdasarkan keperluan. Terdapat banyak lagi keperluan untuk anak murid saya dalam penggunaan Cabeless ini. Salah satu saya dalam membina versi yang pertama, yang di dalam paparan sekarang adalah versi yang kedua, dan versi ketiga saya harapkan dia ada alat itu lebih kompak, lebih mudah alih, boleh dimobilitikan lebih jauh, dan juga ada produk-produk yang membantu, ada teknologi sokongan yang lain lah, contohnya seperti sensor, lampu, ataupun benda tu boleh dilipat dengan mudah dan disimpan dalam kereta. Wow, ni saya kira adalah satu R&D yang bagus untuk mereka yang tidak boleh melihat. Tapi kan cikgu, kalau boleh kongsikan juga, selain daripada Alisha sekarang ni, ada berapa ramai lagi kanak-kanak lain ataupun ibu bapa yang menghubungi Cikgu Azam untuk mendapatkan Cabeless ni juga? Setakat ini saya mempunyai 18 anak murid yang mempunyai masalah seperti Alisha. Setiap mereka dah hampir setengah dah pernah menggunakan produk saya ini, dan sebenarnya memang harapan saya lah agar produk ini dapat dibangunkan lebih baik dengan cara yang lebih baik dan akan digunakan untuk hampir semua murid-murid bermasalah penglihatan di Malaysia. Itu harapan saya. Hebat. Ya, teruskan usaha cikgu, dan mana tahu satu hari nanti Alisha boleh mewakili negara kita, Malaysia, dalam sukan Paralimpik. Terima kasih Cikgu Azam, dan kirim salam pada Alisha dan murid-murid yang lain. Terima kasih Cikgu Azam. Stay safe cikgu. Semua. Wah, meremang bulu saya bila sudi cakap macam tu kan. Sebab saya lihat ialah satu invention ataupun invensi terbaik yang walaupun masih lagi dalam proses R&D dan sebagainya, tetapi mempunyai potensial yang sangat-sangat tinggi. Saya setuju dengan Yana. Okey, itu kisah inspirasi yang kita kongsikan untuk anda di tengah hari Isnin ini. Yana, tapi topik kita pada hari ini ada kaitannya dengan warna. Tempoh hari awak berkata awak suka warna pink. Ya. Betul. Okey, bila awak pakai warna pink tu, awak rasa macam mana? Awak rasa dia macam mana bila pakai? Saya rasa bila saya pakai warna pink ni, dan sememangnya warna pink ni diasosiatkan dengan mereka yang lebih feminin, warna yang girlish, dan warna yang lebih menonjolkan ciri-ciri kewanitaan. Kalau Sugi pula, warna apa yang menjadi warna kegemaran Sugi? Buat masa sekarang, saya lebih menggemari warna kuning sebab saya rasa kuning tu menjadikan saya happy, macam sunflower. Wah. Okey. Saya ada sedikit info menarik tentang warna kuning kan. Tahukah anda sekiranya anda meletakkan bayi ataupun kanak-kanak kecil di dalam bilik yang berwarna kuning, ia akan membuatkan kanak-kanak itu lebih kuat menangis dan meragam. Dan untuk pasangan pula juga tidak digalakkan untuk mengecat warna bilik tidur anda dengan warna kuning, sebab ia akan membuatkan lebih banyak lagi perbalahan yang akan datang. Jadi kan sebenarnya kan Sugi, info ini bukan sekadar info. Ini adalah sesuatu yang telah pun dilakukan kajian di Wagner Institute for Colour Research in Santa Barbara, yang mana memang sudah pun terbukti tentang bagaimana warna boleh memberikan kesan kepada karakter, mood dan juga emosi seseorang itu, bukan sahaja kepada mereka yang dah dewasa tetapi kepada kanak-kanak juga. Betul tu dah. Warna itu adalah satu alat komunikasi juga, boleh mempengaruhi banyak benda di sekitar kita, dan itu yang akan kita bincangkan hari ini, warna cerminan diri. Jadi anda di rumah bolehlah tanya apa-apa soalan yang anda ada berkaitan dengan warna cerminan diri di laman Facebook WHI, dan kami kalau sempat akan bertanyakannya kepada tetamu-tetamu kita. Betul, cakap pasal tetamu pula, ada 3 orang tetamu yang cukup istimewa yang akan bersama kita untuk membincangkan tentang topik warna cerminan diri. Untuk sekarang ni kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ni di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
semua, okey? Seminggu sudah pun berlalu, sesaat pun tak jemu denganmu. Bertahun pun akan ku tunggu untuk menyelam ke dalam alam malammu. Asyik mengada-ngadamu, jika kau perlu, gantilah hatiku, cairkan yang terbeku. Papa-parara, rentak lagu digendang, irama berdendang, rasa makin disayang, dibelayar manja. Cinta ini sehalus sesudara, malam ini terpaku di hatinya. Rentak lagu digendang, irama berdendang. Hey, hey, pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra. Sekilas pandangan di mata, sejelas rasa indah berganda. 11 kali ku tertanya, adakah kau memukau atau berguraukan? Asyik mengadang-adangmu, jika kau perlu, gantilah hatiku, cairkan yang terbeku. Papa-parara, rentak lagu digendang, irama berdendang, rasa makin disayang, dibelayar manja. Cinta ini sehalus sesudara, malam ini terpaku di hatinya. Rentak lagu digendang, irama berdendang, petik-petik buah ciku, siapa usik baik. Itu dia tadi lagu terbaru oleh Shiha Ziki, iaitu Irama. Dan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian kita bersama si penyanyi lagu Irama ini, Shiha. Assalamualaikum. Hai Shiha. Waalaikumsalam. Hai Uyaina. Apa khabar Shiha, sihat? Sihat Alhamdulillah. Tambah-tambah kalau saya melihat Uyaina dan juga Sugi tadi, I terus macam ceria terus. Bila kita tengok Shiha ni kan memang sangat-sangat ceria. Makin lama makin berseri-seri. Tapi pertama sekali yang nak ucapkan tahniah atas pelancaran lagu Irama ni, lagu terbaru dari Shiha. Tapi sebelum tu Shiha, mungkin boleh kongsikan lagu ni berkenaan dengan apa dan siapakah insan-insan yang hebat yang menjayakan lagu ni? Okey, lagu ni adalah lagu kerjasama antara Todak Music dan juga Alternate Records and Talent. So, lagu ni diciptakan khas oleh 3 orang komposer yang semestinya sangat-sangat berbakat. Terdiri daripada Firdaus Rahman, Iki Hugh dan juga John Jeff. So, cerita dia sangat very straightforward. Misahkan tentang cinta seseorang yang nak dekat seseorang. Tetapi saya ada dia punya maksud yang tersirat dia. Iaitu? Bila kita sebut pasal irama ni kan, tambah lagu ni dia macam catchy macam saya nak spreadkan kita punya positive punya vibes tu. So hopefully yang mana dengar tadi bolehlah macam macam tu lah. Sebenarnya saya di sini tadi pun waktu dengar lagu Shiha Irama ni pun saya pun berirama lah sikit, berjoget-joget. Sugi pun sama juga. Betul. Betul ni. Betul. Okey, tapi Shiha, kalau kita lihat kan genre yang dibawakan oleh Shiha ni, Shiha pernah bawa sebelum ni juga genre-genre yang sebegini, dangdut tidak kurangnya, irama Malaysia juga. Tapi sebenarnya apakah genre yang menjadi kegemaran Shiha? Saya suka semua jenis muzik masalahnya, Raina. Saya suka semua. Tapi sebenarnya lagu Irama ni merupakan lagu single Shiha yang pertama kali saya keluarkan yang berentak pop reggaeton. Macam sebelum ni, lagu Ewo, lagu ballad, lagu dangdut untuk pasaran Indonesia. Tapi lagu ni lepas dah saya dah masuk studio semua, saya macam telefon komposer. Yang ni pop apa Rupanya pop reggaeton. Lah, penyanyi sendiri baru tahu. Lah, rupanya pop reggaeton kat nyanyi tu. Wow. So macam tu. So alhamdulillah lah, dalam ni dia ada semua. Dia masuk pop, masuk reggae, dia ada macam dangdut-dangdut punya elemen sikit. So saya rasa satu single yang fresh, insyaAllah tak semua. Wow. Tapi kan kalau yang nak tengok kat social media juga kan Shiha, bukan sahaja di Instagram Shiha, tetapi di laman-laman sosial yang lain macam TikTok dan sebagainya kan, banyak dah orang yang melakukan Irama Challenge. Jadi boleh dikatakan sambutan oleh penonton dan peminat Shiha setakat ini memang cukup memberangsangkan. Betul ataupun tak?
Alhamdulillah, Syah sangat-sangat terharu dengan sokongan bukan saja daripada semua yang follow Syah dekat Instagram dan sebagainya, tapi daripada pihak wartawan, TV station, radio station, bukan saja di Malaysia, tapi yang Syah paling terkejut sekali bila radio-radio daripada Brunei, Singapura dan juga Indonesia yang DM Syah dah tunjuk, kata okey, kita orang pun dah play lagu ni. So Syah rasa macam ya Allah, sambutan yang di luar jangkaan Syah. So Syah harap sangat orang-orang Malaysia sendiri pun sudi untuk support dan jangan lupa untuk try Irama dan Shailen. Saya nak tengok Uyaina dan juga Sugita selepas ini. Terima kasih. Alamak, saya kan buat kan tak ke mana kan Syiha. Okey. Banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kepada Syiha juga berkaitan dengan warna. Kalau Syiha, warna favourite Syiha apa? Oh, dulu Yaina, saya suka warna hitam dulu. Pergi mana-mana hitam. But now saya dah berubah, Yaina. I'm so sorry, saya dah jadi orang lain, bukan yang dulu lagi. Jadi sekarang warna apakah? Saya suka warna purple. Oh, nampaklah sebab itulah hari ni pakai warna purple, backdrop pun warna purple, lampu pun warna ungu juga. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan bercerita lagi dengan lebih mendalam lagi tentang warna kegemaran Syiha di warna purple. Tapi sebelum tu, kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Trivia berkenaan dengan warna yang telah pun disiapkan oleh wartawan kami, Ain. Jom kita tengok. Tahukah anda sejarah penggunaan warna telah diketahui sejak 1550 sebelum Masihi di Mesir, di mana pada masa itu penggunaan warna adalah bagi tujuan perubatan dan terapi. Namun kini warna mempunyai potensi dalam kehidupan seharian manusia kerana warna bukan sahaja berfungsi sebagai elemen keceriaan, malah mampu memaparkan emosi seseorang. Bagi setiap orang, pasti mempunyai warna kegemaran dan cenderung untuk memilih warna yang bersesuaian untuk tampil lebih yakin. Namun, tahukah anda, terdapat individu yang obses terhadap sesuatu warna sehingga mampu hidup berdasarkan warna kegemaran mereka sahaja. Antaranya ialah Valeria McCulloch, seorang pereka fashion yang dikenali sebagai The Blue Lady yang meminati warna biru dan hanya berpakaian biru sejak hampir 20 tahun yang lalu. Dia juga berpendapat bahawa warna itu seolah-olah mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang yang setia. Selain itu, seorang selebriti media sosial yang digelar sebagai The Pink Lady of Hollywood, Keaton Sarah, antara yang obses dengan warna merah jambu. Di atas kecintaan yang mendalam terhadap warna itu, dia sanggup membelanjakan jutaan ringgit untuk memastikan kediamannya dan seluruh pakaiannya berwarna merah jambu. Justru dapat kita lihat setiap dari warna itu mampu mempengaruhi kehidupan manusia dan juga dapat menentukan personaliti seseorang. Wow, itulah impak warna pada dalam hidup seseorang. Betul. Nanti awak pun macam tu. Jangan begitu. Tapi kan Sugi, saya pernah nampak ada wanita ni dah berusia 60 tahun, daripada atas sampai ke bawah dia pakai hijau je semua. Saya pernah ada seorang guru di sekolah saya. Dia kalau pakai baju merah, kasut merah, skirt merah, lipstick handbag merah, eyeshadow merah, semuanya akan merah. Kalau hijau, semua hijau, kuning, semuanya kuning. Okey, itulah orang kata impak lah warna kan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan tetamu kita. Kita masih lagi bersama dengan Syiha Zikir. Ada lagi ya? Ada. Dengan warna purple dia. Kita juga bersama dengan Encik Saiful Bahri Othman selaku perunding motivasi kita. Apa khabar Encik Saiful? Alhamdulillah sihat seadanya. Sugita dan Uyai berkhabar sihat. Sihat Alhamdulillah. Encik Saiful, saya sukalah backdrop Encik Saiful tu warna-warni bunga cinta. Sebab nak kenakan dengan tajuk tu. Wow. Okey. Dan kita juga bersama dengan Didi alias ataupun lebih mesra dipanggil Mami Didi. Sihat. Wow, Sugi, tengok baju Mami Didi alias kita. Dia semangat hari kemerdekaan dan hari Malaysia yang tinggal lagi 10 hari ni semua ada pada Mami Didi hari ni. Ya, itu semangat yang kami mahukan. Okey, baik. Kita mulakan perbincangan kita. Kita nak tanya dahulu. Mungkin kita mulakan dengan Encik Saiful dahulu. Okey, Encik Saiful. Sebelum nak tanya soalan serius, Encik Saiful ada warna kegemaran tak? Saya ada warna kegemaran. Ada juga warna kegemaran saya. So saya menyukai warna putih. Okey, baik. Warna putih, kesucian. Betul, itu yang biasa orang katakan kan. Okey, baik Encik Saiful. Sejauh mana warna ini mempunyai impak pada hidup ataupun cerminan diri seseorang Encik Saiful sebagai pembuka perbincangan kita?
Okey, terima kasih Sugita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada pengacara yang ada pada hari ini. Yai suka warna pink, Sugita warna kuning, Siha suka warna purple. Cuma Mami Didi tak suka, tak tahu warna apa lagi. Warna-warni. Ikut baju. Subhanallah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih soalan yang bagus daripada Cik Sugita kita tadi. So sebelum pergi jauh, saya sangat tertarik dengan apa bahan yang telah dipersembahkan oleh penerbit hari ini, wanita hari ini tentang Cikgu Azam tu. Cikgu Azam tu mampu untuk memberi impak yang lebih besar kepada negara. So inilah hero yang orang kata yang didiamkan. So alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, saya nak jawab topik pada hari ini tentang warna cerminan peribadi. Kita nak santai-santai dulu. So bagaimana sesuatu warna tersebut dia memberi impak ataupun implikasi psikologi kepada seseorang manusia. So kita mengatakan bahawa ingat apa yang kita cakap itu doa, apa yang kita sebut itu doa, apa yang ada dalam hati kita doa, apa yang ada dalam fikiran kita doa. So whatever saja, kalaulah impian serta minat kita terhadap warna tersebut mampu bertuntik, mampu merangsang sistem limbik dalam otak ataupun dalam kehidupan kita ini untuk memandu arah kita kepada contoh warna purple, warna orang yang kaya, contoh orang yang suka berjaya sebagai contoh. Jadi sebenarnya tidak langsung asbab dengan pemahaman dan ilmu kita tentang warna tersebut, ia mampu memberi satu nilai moral yang bagus di dalam jiwa kita. Mengapa tidak untuk kita memilih warna-warna tersebut. Tapi sebelum saya nak jawab lebih dalam lagi yang berkaitan dengan warna tersebut, Uyai dan juga Sugita, saya tengok bahawa manusia ni dia dah ada satu frame. Seolah contoh anak perempuan dikaitkan dengan warna pink, anak lelaki dikaitkan dengan warna biru, betul? So sebenarnya menurut seorang pensyarah daripada University of Maryland, iaitu Joe Quality, mengatakan bahawa sebelum tahun 1950 dia tidak ada simbolisme warna, so tidak ada keputusan warna pun. Tetapi selepas pada tahun 1950 keadaan telah mula berubah. Berubah tu kenapa? Sebab ianya dipelopori oleh orang-orang yang terlibat di dalam dunia pemasaran. Nampak tak? Dunia pemasaran, mereka lah yang membentukkan warna-warna tersebut supaya untuk memudahkan untuk orang kata apa, melariskan ataupun menaikkan brand sesuatu produk atau barang tersebut. So therefore pada tahun abad yang ke-20 ianya berlangsung dengan hebatnya di USA pada ketika itu, dan kemudian dia merebak kepada seluruh dunia. Sehinggalah pada hari ini kita dapat lihat bahawa frame dalam kepala kita dan juga budak-budak, anak-anak yang ada pada sekarang, toilet warna pink, betul. Biru lelaki. Ya, betul. Dan saya kira bukan sahaja dari sudut gendernya juga, dari segi marketing dan sebagainya, warna memainkan peranan yang cukup besar dan memberi impak kepada kita semua. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Mami Didi. Kalau kita tengok Mami Didi ni kan bukan hari ni sahaja Mami Didi alias selalu pakai warna-warni. Memang dah biasa, malah pernah satu ketika dahulu digelar Lady Gaga Malaysia. Disebabkan oleh keberanian Mami Didi untuk memakai warna-warni dan juga berfashion yang orang kata memang over the top lah kan. Tapi Mami, macam mana Mami melihat warna-warna yang dipakai oleh Mami ini memberi personality dan karakter kepada diri Mami sendiri? Assalamualaikum kepada Yaina, kita punya host WHI, dan Syiha, Aiful, khabar sihat? Dia pun warna-warna banyak tau. Sebenarnya saya ni memang suka warna, dan nak katakan favourite tu, saya rasa 7 warna tu semua favourite saya. Pasal kita menggambarkan ikut pada perjalanan hidup saya kot. Mana 7 warna ni saya diberi karakter yang berbeza. Makna banyak watak-watak yang diberi kepada saya. Sebelum ni memang diorang masih lagi panggil saya Lady Gaga Malaysia ni. Dan warna tu memang
bagi saya warna yang terang ni adalah menerangkan kehidupan saya. Maksud saya tak suka warna-warna yang malam. Dulu masa saya macam Syiha jugalah. Saya suka warna hitam. Masa macam hari-hari aku jadi macam hantu. Hari-hari hitam. So saya lepas tu saya tukar, explorekan diri saya kepada warna-warna yang terang. Maksud warna terang ni menceriakan hidup saya dan menceriakan sekeliling. Maksudnya kalau kata saya muncul di kaca TV dalam watak apa semua, saya memang kena explorekan watak saya bukan saja dari lakonan tapi dari segi warna. Mana saya matchkan. So kalau you tengok sekarang keluar-keluar warna pastel tu cubaan daripada anak-anak saya untuk saya keluarkan warna pastel. Kononnya. Meletup mami ni. Ya, meletup. Anak-anak kadang dia orang jadi ini juga ya. Kita punya designer juga, stylist juga. Nak tengok mak dia macam mana. So daripada segi kerja juga saya diberi mandat untuk direct carpet. Maknanya di situ karakter-karakter yang berbeza dikeluarkan. Maknanya kalau contoh ABP, anugerah skrin kat mana-mana, dia orang menunggu apakah kemunculan yang terkini terbaru. Tapi sekarang ni pandemik 2 tahun, maknanya aku pakai baju kelawar je lah kat rumah. Tapi baju kelawar tu pun warna dia tetap warna-warna terang dan berani. Dia kena ceria sentiasa. Macam WHI pun dia sentiasa ceria. Maknanya kita wanita yang ceria, kita kena sentiasa ada warna-warna yang sangat ceria. Macam tak pun. Patut Cik Saiful pakai wig tu nanti. Ceria. Okey, baik. Dan saya suka apabila Mami sentiasa kaitkan warna-warna dengan mood yang ceria. Jadi nak tanya kepada Syiha. Syiha tadi berkata di awal-awal suka warna hitam. Sekarang suka warna purple ya, ungu ya. Kenapa peralihan itu dan bagaimana berlaku dan apa perbezaan yang Syiha lihat pada diri Syiha? Adakah mood pun berbeza, berubah? Okey, Syiha nak bagi tahu dulu yang Syiha ni bukannya orang yang pakar pasal warna-warna ni kan. Cuma Syiha boleh share pasal Syiha punya orang kata peribadi punya pengalaman sendiri. Sebenarnya dulu Syiha pergi mana-mana kan. Syiha suka warna hitam tau. Warna hitam kononnya macam anggun, bergaya, mewah macam tu tau. Dan misterius juga kan? Syiha tak perasan lagi. Syiha memang seorang yang happy go lucky, tapi happy go lucky yang macam ni. Hai. Kontrol sikit lah. Okey, dia macam tu tau. Tapi Syiha tiba-tiba kan, Syiha macam macam nak try lah warna-warna yang macam pop-pop colour. So Syiha try warna purple yang yang soft. Syiha suka warna pastel purple tu kan. So Syiha pakai. Bila pakai tu nak abang bagi kat angkor, Syiha baru sedar yang Syiha punya kehidupan daripada pagi sampai ke tengah malam, energi tu macam tu je. So dia macam, mak sihat ke mak? Oh ya, dah pakai ke belum? Oh ya. So Syiha time tu, Syiha macam, iyalah bila ramai orang tegur kan, Syiha, kau makan vitamin apa? Daripada pagi sampai ke malam, tengok duk happy, dia manjang. Tapi rupanya Syiha rasa mungkin ni macam sekarang ni, kalau korang datang dekat rumah Syiha, dia dah macam seolah-olah dalam filem Star Wars. Sebab dia ada lampu-lampu ni macam biru, macam syung, penuh. So I rasa macam kehidupan macam, hai, macam tu. So Syiha rasa from now, daripada sekarang Syiha dah mula membeli belah dengan warna-warna baju yang terang. Di mana terang tu saya rasa mampu untuk mengubah mood saya untuk jadi yang lebih positif. Tapi mungkin saya pun nak tahu juga. Jadi kena tanya lah Encik Saiful kan, warna-warna macam gelap, macam brown gelap tu, warna-warna tanah semua tu, adakah membantu untuk kita macam, hai Encik Saiful apa khabar? Ataupun macam, hai Encik Saiful. Nak tahu juga. Betul tu. Tapi kan Syiha, kalau lah kita ni sugi jauh sangat pergi ke set Star Wars di Hollywood kan, kita pergi rumah Syiha je lah lepas ni. Boleh. Okey, kita ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tapi sebelum tu, kami ada satu paparan yang cukup menarik tadi di awal-awal pun kita nak kongsikan sedikit teaser kepada anda tentang seorang wanita ini. Kalau Yana suka warna pink, wanita ni dia obses dengan warna pink. Jom kita saksikan keobsesannya. Gara-gara terlalu obses dengan warna merah jambu dan karakter Hello Kitty, siapa sangka rumah pusaka yang dahulunya usang kini diubah suai bak istana fantasi. Pemiliknya Hamidah Abdul Rahim, 50 tahun, berkata dia sememangnya meminati rona warna itu sejak usia mudanya lagi. Bila sebut pasal merah jambu, merah jambu ni memang saya minat daripada saya
saya remaja lagi memang saya suka dengan merah jambu. Biasalah perempuan kan memang suka dengan warna pink. Kalau dia dah suka dengan satu benda, dia kalau boleh nak top tutur luar dalam rumah ke mana ke ataupun diri saya sendiri ataupun di kawasan rumah saya ni pun semua saya jadikan warna pink. Menurut Hamidah, idea mengubah suai seluruh ruang kediaman rumah pusakanya kepada warna serta watak kucing comel itu mula tercetus sejak 5 tahun yang lalu. Bila mula-mula saya dapat rumah ni dalam keadaan yang sangat-sangat suram, maklumlah rumah pusaka ya, rumah pusaka nenek moyang saya yang dah berusia lebih kurang 150 tahun. Masa saya terima tu rumah ni sangat-sangat usang, sangat-sangat lusuh orang kata ya. Jadi saya teringat ataupun saya fikir bila saya dapat rumah ni saya nak bagi rumah ni nampak ceria. Jadi di atas perbincangan saya dan juga menantu saya iaitu Farah. Jadi Farah cakap ibu suka warna pink. Jadi why not ibu buat warna pink dan jadikan rumah ni sebagai rumah yang bertema. Jadi salah satu tema yang saya ambil adalah pink sebab Hello Kitty. Sebab Hello Kitty sinonim dengan warna pink. Maka terjadilah yang sekarang ni. Maknanya dah lebih kurang 5 tahun ya. Saya menaik tarafkan rumah ni sedikit demi sedikit. Tambahannya lagi, dia juga bakal membuka gerai makanan yang berkonsepkan santai di halaman rumahnya dan mengakui telah menghabiskan ribuan ringgit demi melakukan pengubahsuaian itu. Kalau nak dipikirkan modal yang dah saya keluarkan sebab di dalam masa 5 tahun saya buat sikit-sikit, lebih kurang dalam 40 ke 50 ribu ringgit lah. Tapi secara beransur-ansur. Melihat kepada kesungguhan Hamidah dan juga transformasi rumah pusaka ini sememangnya dapat memberi inspirasi kepada sesiapa sahaja untuk melaksanakan impian dan minat masing-masing. Wow, cukup menarik. Betul. Itu orang kata satu usaha untuk jadikan satu rumah itu warna pink sebegitu. Sehingga saya tengok tudung makcik tu pun jadi warna pink. Dia konsep dia begitu. Betul. Jadi Encik Saiful, mungkin saya nak tanyalah Encik Saiful. Tadi kalau kita lihat paparan tadi, Puan tadi berkata biasalah wanita suka warna pink. Dan tadi seperti mana Encik Saiful katakan betul. Pada tahun 1918 tertulis yang pink ini sebenarnya warna yang ditentukan untuk lelaki, budak-budak lelaki dan biru untuk kanak-kanak perempuan kerana dikatakan pink adalah warna yang kuat dan dominan, biru pula warna yang lembut. Tetapi setelah peralihan zaman, pemasaran dan sebagainya, pink ditentukan untuk wanita dan budak-budak perempuan. Ya. Jadi Encik Saiful, adakah warna pink ini ataupun warna biru ataupun apa-apa warna yang kita dikenalkan sewaktu kita kecil mempengaruhi peralihan kita daripada kanak-kanak ke zaman remaja kemudian dewasa? Kalau kita lihat Puan tadi tu 50 tahun masih obses dengan warna pink. Okey, terima kasih Sugita. Saya tidak pelik sebab hari ni kalau tengok Mami pun berkala-kala daripada warna hitam lepas tu bertukar kepada warna yang colourful, so nampak lebih muda macam umur 18 tahun. So apa pun Sugita, apa jenis colour sekalipun Syihab, dia yang paling utama apa dia? Green button, dipanggil psikologi. Tolak yang membolehkan seseorang individu tersebut dia berasa happy, dia berasa ceria, dia berasa puas dengan apa yang dia nak buat. Itu yang paling utama. Sebab itulah bila sebut tentang warna, dia satu benda yang dikatakan sebagai persepsi yang sangat subjektif. Tak semua orang memandang warna tersebut, contoh mungkin saya memandang orang yang warna pink tersebut, kalau lelaki yang pakai dia berwatak lembut, lelaki pula tak, dia kata orang yang lelaki yang suka warna pink tu dia penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Nampak tak? Berarti dikatakan persepsi manusia ni dia berubah-ubah. Ada orang nampak muka bulat tu comel, ada orang nampak muka hujung tu yang comel, kan? So di situ contohlah Mami pakai baju kala-kala tu ramai orang tengok, ya Allah cerianya Mami, kan? Contoh macam saya pula memandang Mami pakai warna yang seperti itu seolah-olah umur 18 tahun. Carut dia apa tu? Dia bodek tu Mami. Jadi apa pun Sugita, harga yang dipakai oleh individu tu, saya nak kaitkan dia dengan psikologi. Sebab itu Albert Bandura 1971 mengatakan di dalam teori pembelajaran sosial ataupun social learning, mengatakan apa? Pembelajaran melalui pengamatan. So
So kalaulah pengamatan individu tersebut dengan meletakkan bahawa warna pink, contoh rumah tadi puan tadi kan, umur 50 tahun dan sebagainya, tapi color pink, color yang muda dan sebagainya kan, pengamatan dia melihat kepada faktor luaran yang dia perhatikan, yang dia baca, yang dia tontonkan. Warna tersebut boleh mendatangkan keceriaan. Why? Kenapa? Sebab otak dia, sistem limbik yang saya katakan tadi, fungsi sistem limbik adalah untuk emosi. Merangsang emosi dia untuk berwatak ataupun melakukan perilaku yang lebih positif. Nampak tak? Lebih positif. Maka itulah green button dia. So itulah turning point dia. Contoh, Mami kata dulu Mami pakai warna hitam. So nampak macam, yelah dalam bracket macam hantu katanya kan. So bila Mami tukar je image Mami, maksudnya setiap individu yang saya tekankan dekat sini, yang penonton wanita hari ini, kalian kena mencari apakah warna green button kalian. Jangan ikut dengan kawan ataupun dengan sesiapa, tak. So, cari warna yang boleh memberi rangsangan yang positif kepada diri anda. Itu yang lebih utama. Sebab itulah dia punya punca-punca dia sebab apa, pengaruh otak ini dia dipengaruhi dua, iaitu gambar dan juga warna. So itu yang kita kena tahu dari psikologi. Apa gambar yang dia lihat, apa warna yang menyokong kepada gambar tersebut. So nampak peranan warna itu di dalam mencorakkan identiti ataupun karakter individu tersebut di situ. Dan menarik apa yang Cik Saiful cakapkan, sebab warna ni bukan sahaja melibatkan apa warna yang kita suka, tetapi melibatkan pakaian kita, rumah kita, kereta kita dan sebagainya. Dan sedikit tips yang saya baca yang ditulis oleh Chicago Tribune yang mengatakan, buat anda yang nak diet, jangan pergi ke tempat yang berwarna merah. Sebaliknya, pergi ke tempat yang berwarna biru. Jadi untuk gadis-gadis terutamanya saya, bila saya baca lepas ni, kita fahamlah. Kalau nak cat rumah tu, dapur terutamanya, cat warna biru muda, kurang sikit nak makan. Ini saya pun terbaca, ada pakar diet menyuruh orang kata klien mereka makan dan menggunakan pinggan warna biru. Supaya tak makan banyak sangat. Ya, sebab dia katakan warna biru tu bila kita letak makanan di atasnya, dia akan menjadi kurang appealing, kurang menarik. Jadi kita pun tak adalah makan terlalu banyak. Dan ini menurut kajian lah. Minat tu mengecut. Betul. Maknanya, kat rumah mana kena tukar pinggan lah. Kena tukar lah. Lepas tu semua gemuk. Tapi kan, Yana nak tanya juga kepada Syiha. Kita dah tahu dah sekarang ni, Syiha memang suka warna purple. Sebab sekarang ni tu Yana pun sekarang tengah suka warna lavender tau. Purple yang lembut, ungu yang lembut tu. Tapi adakah warna kegemaran Syiha ni juga memberi impak ataupun kesan terhadap kehidupan Syiha yang lainnya? Contoh, dah suka warna lilac ataupun warna ungu lembut ni sekarang, semua benda pun bertukar. Atau hanya pemakaian Syiha sahaja? Sebenarnya Uyain ada juga sugi. Saya pun pada awalnya, izinkan saya bercerita dulu. Saya ada satu baju tu warna ungu. Saya tengok saya macam, tak naklah baju ni, tak naklah. Saya tak pakai, saya bagi je kat orang yang tu time tu. Tapi sekarang ni bila saya pakai, saya macam dah rasa macam satu keceriaan, satu perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Sekarang ni saya dah mula minat bukan saja warna purple, ada juga warna lain, contohnya warna pink tapi yang pastel. Baru ni beli bukan sudu, apa panggil yang kita nak masak semua tu, sudip. Sudip. Besok kita beli senduk. Okey, maafkan saya. Senduk. Lepas tu tinggal kuali je, saya tak jumpa lagi warna purple. Lain macam tu. Saya macam tak tahulah bila warna lampu ke kan. Bila diajukan soalan ni, baru saya terfikir yang lah bila ada, padahal lampu ni ada banyak color. Tapi time tu aku pilih macam nak purple jugalah. Lepas tu lampu ni pun nak purple lah. Dia macam automatically sebab maybe sebab Syiha sendiri dah merasai perubahan emosi yang Syiha rasa. Syiha sendiri rasa lebih ceria, lebih positif. Dan satu lagi adalah macam dulu, Syiha jenis suka pendam tau. Macam pendam maksudnya, walaupun Syiha ni seorang yang sensitif, apa-apa problem macam okay, diamlah. Tapi sekarang selepas saya memakai warna purple, saya tak tahulah kenapa, apa masalah dengan purple ni saya tak tahu. Saya jadi seorang yang macam, hello babe, boleh tak kalau kita selesaikan secepat mungkin? Tapi dengan penuh dengan beretika dan penuh dengan senyuman. Cuba kita selesaikan, mari. So nampak lebih positif tuan-tuan perempuan. Jadi kalau tak percaya, cubalah sendiri. Peralihan karakter dan juga emosi Syiha tu kita dapat lihat. Kalau dulu suka hitam dan sekarang suka purple, lain. Betul, dia lebih orang kata bold lah kan. Jadi kita nak tanya. Wanita hari ini pun hijab purple. Betul. Hari ini tu kenapa tu?
Okey, Mami Didi, kalau Yana cakap tadi peralihan emosi ataupun mood tu, bagi Mami sendiri, pernah tak Mami pernah dalam situasi pakai baju ni tak adalah mood orang kata seceria, tapi bila dah tukar baju colour lain adalah mood yang lebih ceria, ataupun dalam faktor-faktor yang lain, situasi yang berbeza. Pernah tak Mami mengalami situasi peralihan emosi yang begitu cepat disebabkan warna? Ada pernah. Ketika tu pasal jiwa tu ingin nak warna tu, tapi masa kita sarungkan baju tu, dia tak boleh pergi tau. Mood dia rasa macam mood dia macam Syah cakap, mood dia tak memberontak. Maksudnya colour dia tak sesuai dengan aku. Tolong tukar. Automatik kita tukar pasal dengan karakter kita tau. Kita sarung satu baju tu, contoh macam photoshoot lah. Photoshoot, dia nak matchkan baju ni colour ni. Tak boleh. Dia akan lekat satu warna yang attraction di mana jadi alias orang nak tengok keceriaan warna, makna orang tengok kita, dia rasa macam diorang tu rasa ceria, diorang pun tak, kita hilangkan stres diorang, keadaan sekeliling. Macam kita ni memang keadaan menceriakan orang. Kadang kita orang tidur pun boleh ceriakan orang, kita ceriakan orang ni so benda tu dah jadi macam trademark kepada kita anak seni ni, untuk make sure diorang ni tidak membenci kita. Dan contohnya diorang akan sentiasa ceria tengok kita, dan diorang mendoakan keceriaan untuk tidakkan stres diorang. Maksudnya kalau yelah, contoh kalau kita pakai benda-benda yang malah, benda tu tak kena dengan kita, diorang pun ada impact tu rasa Mami, untuk mengatakan alah bosan lah warna hitam. So diorang rasa benda tu tak link dengan diorang. So dia pernah terjadi kepada Mami, memang betul. Maknanya kalau photoshoot pun warna yang naik adalah warna kuning, itu memang confirm menceriakan. Warna merah memang confirm menceriakan. Semua warna-warna havoc lah. Maknanya hitam tu dia akan muncul dalam sistem kehidupan, hitam putih. Gitu. Deep pula Mami tiba-tiba ya Mami. Tapi kan Mami sekarang ni kan Mami boleh aku ni sebenarnya berbalik klinik. Aku migraine, tapi oleh kerana dah berjanji dengan wanita hari ni, I muncul dekat kat skrip. Itu pasal aku punya mood sekarang ni bercampur aduk. Tapi just for you all, alhamdulillah, saya dah makan ubat, saya dah okey dah. Hebatlah Mami. Thank you lah Mami sebab sudi bersama dengan kami dan berkongsi input kan. Tapi kan Mami, lepas ni, ke depannya ni, adakah Mami masih lagi akan mengekalkan identiti Mami yang berwarna-warni ini? Sebab sekarang pun Mami muda, Mami masih muda lagi. Jadi ke depannya ni macam mana? Muda now nama dia. Bagi saya, warna tu tak berapa penting dalam kita punya ni lah. Pasal kita orang ni adalah orang yang berkarakter. Maknanya warna-warna ni adalah cubaan untuk kehidupan kita. Maksudnya macam Syiha, dia pilih satu warna untuk orang kata transformkan satu benda yang baru. Macam Mami pula, I will try every colour. Untuk saya nak tengok benda tu sesuai tak dengan saya punya umur, dan juga untuk kita punya genre sekarang dan tahun-tahun yang mendatang. Maksudnya sekarang ni, you tengok sekarang keceriaan. Saya suka ceriakan orang. Betul-betul. Maknanya Yana pun tahulah kalau betul, saya dia pun saya suka ceriakan orang. Syah pun tahu saya suka ceriakan orang. Maknanya warna tu adalah memang satu benda yang penting dalam hidup saya. Maknanya saya akan call the warna tu untuk saya bergerak ke depan, structurekan kehidupan saya ni. Saya sentiasa ceria. Baik. Okey, baik. Dan akan nampak saya ceria. Ya, betul. Encik Saiful, kalau kita dengarkan apa yang Mami Didi kongsikan dan juga Syiha kongsikan, boleh dikatakan warna adalah satu alat komunikasi, mempengaruhi mood kita, reaksi psikologi kita, memberikan signal action. Kalau mood ceria, nampaklah keceriaannya kan. Macam Sugi. How old are you? Cik cakap putih. How old are you, Sugi? 32, Mami. 32. Dia pecah rasa nampak dia. Nampak 23, Mami. Kan? Dia warna, okey, cuba besok kita tukarkan warna untuk dia. Macam tu pula. Baik, Encik Saiful. Encik Saiful, warna apa Sugi dan Sugi? Betul, dah di hujung perbincangan kita ni kan, Sugi. Encik Saiful, sebelum nak beri saya satu warna yang spesifik tu, mungkin Encik Saiful boleh berikan rumusan berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. Warna ni, psikologinya dan juga fisiologinya secara ringkas, Encik Saiful. Okey, terima kasih secara ringkas ya. So, baik, kepada semua penonton wanita hari ini, so dia apa juga warna sebenarnya tidak mendatangkan masalah, tetapi yang mendatangkan masalah bagaimana kalian mentafsirkan
warna itu untuk kehidupan kalian. Itu yang paling utama. Dan bagaimana nak mentafsirkan warna itu, of course kita perlukan ilmu kita So ilmu tersebutlah barulah macam Syah kata tadi, dia lebih rasa yakin, dia lebih rasa ceria dengan memakai warna purple tersebut. Sebab apa? Sebab yang saya cakap awal tadi, itulah yang diprogramkan ke dalam otak ataupun fikiran dia untuk dia terjemahkan, untuk dia keluarkan. Itu yang paling utama. So macam Mami tadi, dia suka yang warna colour-colour because itulah yang dia akan terjemahkan dalam otak dia. Aku baru berusia 18 tahun. So Mami minta maaf So untuk Sugita, akhirnya anda boleh pakai apa juga colour yang anda suka, asalkan colour tersebut mendatangkan keyakinan diri anda. Itu yang paling utama. Sudah yang pasti. yang menyebabkan bila mana anda yakin tersebut, itu yang namakan green button, mendatangkan positif, aura yang positif kepada diri anda untuk hari-hari yang seterusnya. Wow, saya kira itu satu rumusan yang ringkas, padat dan saya kira memang memberi input yang bermanfaat untuk kita semua dari Encik Syaiful. Terima kasih banyak-banyak Encik Syaiful Bahri Uthman selaku perunding motivasi, Syiha Zikir, Mami Didi Alias atas perkongsian hari ini. Dan saya kira kan, warna apa sekalipun, kita semua kena tahu kelebihan setiap warna untuk kelebihan diri kita sendiri. Betul, wow, setuju. Ini rumusan daripada Yana juga ya. Okey, terima kasih Encik Syaiful dan tetamu-tetamu kita yang lain. Jaga diri kesemuanya. Stay safe semua. Bye Mami, bye Syiha, bye Cik Syaiful. Bye. Allah, janganlah. Bye. Baik, okey. Sekejap lagi kita akan bersama dengan kumpulan Crystal, tapi sebelum tu kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sebelum kita bersama dengan Sugita dan juga kumpulan Crystal, Yana nak memberikan update terkini berkenaan dengan statistik COVID-19 di negara kita sehingga tarikh semalam. Kalau dilihat, statistik masih lagi menunjukkan angka 20,000 iaitu sebanyak 20,396 kes dengan kes kematian baharu sebanyak 336 kes. Namun saya kira pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan saya kira untuk kadar vaksinasi di negara kita juga semakin meninggi dan dilaporkan juga menuju ke Oktober nanti negara akan memasuki fasa endemik. Dan mungkin dalam kalangan anda sekarang ni yang tertanya-tanya dan tidak faham apakah erti endemik, Yana nak share sikit berkenaan dengan endemik. Endemik adalah kejadian penyakit yang sentiasa wujud dalam masyarakat atau sesuatu tempat. Penyakit ini dijangka sentiasa ada kes dan pada kadar yang stabil serta lebih rendah. Contoh endemik yang ada di negara kita sekarang ini adalah penyakit denggi. Inilah sedikit sebanyak saya boleh kongsikan bersama dengan anda supaya kita semua dapat lebih faham tentang keadaan negara dan yang paling penting ekonomi dapat pulih, kita semua dapat hidup seperti sedia kala walaupun dengan keadaan COVID yang masih lagi ada. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan COVID-19. Seterusnya kita akan bersama dengan Sugita dan juga kumpulan Crystal. Silakan Sugi.
Itu dia lagu terpisah, lagu terbaru daripada kumpulan Crystal dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini ahli-ahli kumpulan Crystal. Hello, selamat dengar hari. Selamat dengar hari. Wow, cukup ceria ke semuanya. Apa khabar anda? Alhamdulillah. Sihat ya semua. Okey, baik. Kita nak tanya mengenai lagu terpisah ni lah. Lagu yang baru 3 minggu ya, kalau tak silap saya. Agak-agak lah ya. Kalau saya lihat di YouTube baru 3 minggu. Okey, baik. Siapa nak jawab dahulu mengenai lagu terpisah ini? Kenapa terpisah? Siapa yang sedih dia terpisah daripada siapa ni? Iwan. Okey, lagu terpisah ini ciptaan sepenuhnya lagu dan lirik oleh Zai Hamzah ataupun lebih dikenali Acoy, gitaris Pop 88. Dan lagu ini berkenaan tentang putus cinta yang sedang dibaik pulih untuk kembali seperti sedia kala, lebih kurang macam itulah. Cuma yang uniknya tentang lagu ini adalah dia ada fiction sikit sebab dia boleh putar masa silam balik untuk perbetulkan keadaan dia untuk menjadikan cinta dia tu kembali seperti biasa. Okey, ada fiction sedikit tetapi ada kebenaran tak? Siapa-siapa kat sini yang putus cinta tengah memperbaiki hubungan mereka? Ada? Tak ada? Empat-empat ni pernah putus cinta. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan jugalah cabaran melakukan lagu ini. Adakah lagu ini dihasilkan sewaktu pandemik COVID-19 dan bagaimana? Apa antara cabaran yang anda lalui? Rodi? Okay, lagu ni kita rekod tahun lepas. Okey. Sebenarnya waktu tu pun kita dah PKPB. Tak ada apa yang tak ada apa yang susah lah. Maknanya masa tu kalau nak ke mana kita saya ada kena ada surat, tapi masa tu boleh rentas daerah lah. Memang tak ada halangan, memang sangat senang lah. Okey, baik. Dan di sini mungkin anda boleh kongsikan juga apakah harapan anda daripada rakyat Malaysia yang belum lagi mendengar lagu terpisah. Siapa nak kongsikan harapan dan juga di mana boleh mereka dengarkan lagu ini? Cik. Okey, harapan saya untuk lagu ni supaya peminat dan juga netizen dapat menerima Crystal yang baru ni dengan lagu ni. Kalau nak tonton MV ni, sila ke YouTube channel MVM Music. Okey, baik. Dan Instagramnya semua masing-masing ada Instagram yang berbeza ataupun kumpulan Crystal ada Instagramnya tersendiri? Kita saya. Okey, Crystal Band ada sendiri. IG Crystal Band dan masing-masing ada juga Iwal, Rudy Crystal, Kecil Rangers dan saya sendiri Acap Crystal. Itu saja. Okey, baik. Peminat-peminat anda sudah tahu, tapi mungkin yang baru nak mula mendengar lagu-lagu daripada kumpulan Crystal bolehlah mengikuti perkembangan mereka. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri ke semuanya. Stay safe. Terima kasih. Sama juga di luar. Terima kasih. Sama juga yang di studio tu. Okey, baik. Itu dia lagu terpisah dari kumpulan Crystal. Anda yang belum mendengarnya lagi, cepat-cepatlah ke YouTube dan mendengarkannya. Memberikan mereka sokongan anda. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali bersama kami selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami sehingga 1 jam dah kita bersiaran ni Sugi. Dan apa sahaja input yang kami kongsikan bersama dengan anda khususnya untuk topik pada hari ini iaitu warna cerminan diri dapat memberi ilmu baharu dan juga manfaat kepada kita semua. Betul tu Yana. Dan mood saya pun semakin semakin bertenaga selepas perbincangan kita hari ini. Baik, WH akan kembali esok dengan topiknya minuman kreatif. Apa antara minuman kreatif yang pernah anda minum ataupun anda hasilkan? Boleh kongsikannya bersama dengan kami esok pada jam 12 tengah hari. Betul. Yang belum follow kami di Instagram dan juga Facebook, bolehlah ke Facebook Wanita Hari Ini TV3, Instagram pula WHI TV3 dan mula follow kami. Baik, untuk hari ini saya dan Sugi akan undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Enggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Fatawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa tak